Kalau kalian bertanya dekat saya, maka kalau bagi vaksin ni doktor, ada tak kesan sampingan terhadap jantung? Ada tak dia menyebabkan jantung gagal berfungsi? Jawapannya tidak. Tidak dan tidak akan, ya, sebab tak ada apa-apa komponen di dalam vaksin tersebut yang boleh menyebabkan berkurangnya fungsi jantung. Jantung ni adalah otot yang kuat yang mempunyai 4 bilik dengan injap-injap yang lengkap yang dicipta oleh Tuhan dengan begitu very well. So nak suruh dia gagal dengan satu hari macam tu, dia kena ada penyebab dia, ya. Kalau saya tanya dekat kamu, boleh tak cili menyebabkan manis? Kalau saya makan cili, boleh tak saya rasa manis? Lepas tu mak saya jawab, tak, cili mana manis, cili pedas. Mak ada bukti tak cili tak menyebabkan manis? Ada statistik tak cili tidak menyebabkan kemanisan? Ada kajian saintifik tak yang menyatakan bahawa cili tidak menyebabkan kemanisan dan tidak akan menyebabkan kecil manis? Mak boleh tak bagi saya? Mak saya akan piat telinga saya tau. Cili tak ada kaitan dengan manis. Cili is pedas. Pedas is pedas lah. Tak usah nak sambungkan titik-titik yang tak bersambung pun sebenarnya. So dia tak ada kaitan pun. Benda yang tak ada kaitan, buat apa kita nak buat kajian? Kalau ada orang nak buat, boleh buat. Kalau kamu rasa sesuai, kamu rasa, oh tak boleh, saya rasa cili ni adalah penyebab utama kencing manis di dalam masyarakat Malaysia. Jadi saya nak buat kajian sama ada pemakanan cili menyebabkan kencing manis atau tidak. Jadi buatlah, tak ada masalah. Kamu buat, kamu publish paper, nanti saya baca, nanti saya terangkan kepada rakyat di luar sana. Tapi saya tak rasa berbaloi untuk saya buat kajian sedemikian. Sama juga. Sama ada pengambilan vaksin ini secara langsung menyebabkan heart attack atau tidak. Pengambilan vaksin secara langsung menyebabkan jantung tersumbat atau tidak. I don't see the connection. Kenapa pula? I don't understand. Tak ada arteriosclerosis, tak ada kolesterol tersumbat, tak ada plaque rupture. Maka kenapa pula saya nak fikir whether it can cause or not? There is no biological plausibility. No biological plausibility. Maksudnya tiada logik biologi, tiada logik sains di sebalik hujah tersebut. Maka tak perlulah kita buat apa. Cuba hampa cakap, mak, sebelum mak letak cili dalam teh saya tu, mak buktikan dulu ia tidak manis. Kena tampar dengan mak sat lagi kan. Gitu ya. So dia tak ada kaitan sebenarnya. Okey. Dan benda-benda yang tak ada kaitan macam ni, janganlah tanya soalan-soalan seperti boleh tak sesiapa buat kajian sebenarnya doktor, saya risau, boleh tak Kementerian Kesihatan buat satu paper ataupun keluarkan research yang mengatakan bahawa vaksin ini memang tidak menyebabkan serangan jantung. Macam mana serangan jantung ni dah memang sehari 50 orang meninggal dekat Malaysia disebabkan oleh serangan jantung. Sekarang kita nak vaksinate 80%. Faham tak? Lepas tu benda tu tak ada kaitan secara logik, biologi je tak ada. Lepas tu nak suruh kita buat kajian. Macam mana Macam contohnya saya ni pelupa. Lepas tu saya tanya sebenarnya pemakaian bedak menyebabkan lupa atau tidak? Adakah masyarakat yang memakai bedak lebih terlupa daripada masyarakat yang tak pakai bedak? Hampa rasa ada orang nak dengar tak cakap saya? Benda tu tak ada kaitan tau. Pakai bedak lupa, apa kaitan? Kalau awak banyak makan kismis, senanglah ingat. Contohnya lah kan, banyak makan pil minda, baguslah daya ingatan. Contohnya lah, tak ada kaitan pun sebenarnya. Faham tak? Dia tak ada logik biologi di situ. Bila tak ada logik biologi di situ, kita akan bagi hujahan melalui kita akan tengok dia punya occurrence lah. Kalau makin ramai yang pakai bedak, makin ramai lupa. Makin ramai pakai bedak, makin ramai pelupa. Satu kelas tu pakai bedak je lupa. Tak pakai bedak, okey je. Pakai bedak terlupa. Barulah doktor akan buat research. Kalau dia tak ada kaitan, kita tengok 780,000 orang kita bagi, so far okey. Ada beberapa kes yang berlaku iaitu serangan jantung yang ringan yang diwadetkan ke hospital, ya, ada serangan jantung yang sehingga membawa kematian, ada beberapa kes kematian, tetapi tiada kaitan biologi, tiada logik sains di belakang itu, tiada dari segi perubatan, dari segi logik perubatan, tiada scientific explanation, ya. Correlation is not causation, ya. Correlation is not causation tu maksudnya hanya kerana ia berlaku selepas sesuatu itu berlaku, tidak bermaksud ia adalah penyebabnya. Sama juga, ya, hanya sebab selepas pakai bedak seseorang itu lebih terlupa, tidak bermaksud bedak itu menyebabkan dia terlupa. Itu adalah cara orang yang tak bijak, ataupun kalau nak kasar sikit, cara orang bodoh berfikir sebenarnya. It doesn't work that way. Hanya sebab selepas kahwin anda menjadi lebih gemuk, tidak bermaksud isteri anda menyebabkan anda gemuk. No. Ya?
anda memang lebih malas selepas berkahwin. Jadi anda gain berat badan, anda menjadi lebih gemuk. Bukannya isteri penyebab kegemukan. Itu adalah hipotesis yang salah sebenarnya. Okey, faham ya? Sama lepas ni tanya soalan, sama sah pakai bedak. Okey. So saya rasa saya pesakit jantung, boleh ke terima vaksin tu sebab jantung saya lemah. Sila berbincang dengan doktor yang merawat jantung anda. Sila berbincang dengan doktor pakar anda. Semua yang bertanya dengan saya ada masalah ini, saya ada masalah isu, saya ada masalah jantung, tekanan darah saya 130/80, macam mana doktor dan sebagainya. Sila bertanya dengan doktor yang merawat anda. Saya tidak boleh memberi konsultasi secara peribadi untuk masalah kesihatan anda di dalam sesi live saya ataupun secara online. Itu adalah etika yang salah. Ya. Saya hanya boleh memberi penerangan ataupun sesi perkongsian ilmu secara umumnya sahaja. Okey? So, saya nak recap sedikit. Kesan sampingan yang ringan seperti demam, penat, letih dan sebagainya adalah apa yang kita mahu. Itu adalah desired effect, bukan adverse effect. Saya dah sebut tentang malignant hyperthermia, boleh baca balik, boleh dengar balik di awal sesi tadi. Saya juga ada sebut kesan sampingan seperti mual, kembung perut, muntah-muntah, cirit-birit, berdebar-debar. So boleh dengar balik. Itu adalah antara kesan sampingan yang anda perlu tahu dan anda perlu cakna. Kalau you go through that, you kena dapatkan nasihat doktor. Dan kesan sampingan yang saya mahu kalian semua cakna adalah alahan. Jenis alahan, apa yang berlaku pada kulit, mata, dalam mulut, nafas dan sebagainya, apa kamu perlu buat dan kamu tak perlu buat. Juga saya dah terangkan tentang apa yang berkait dan apa yang tak berkait. Ya. Contohnya, kita takkan kaji sama ada vaksin ini menyebabkan hidung lebih mancung atau tidak. No, kita takkan buat kajian-kajian sebegitu. Adakah penerimaan vaksin ini menyebabkan kuku bertumbuh dengan lebih cepat? No, kita tak akan buat kajian-kajian sebegitu. Kalau tak ada causation, kalau memang tak ada biological plausibility, sains tidak boleh membuat kajian atas semua benda dalam dunia ni. We won't do that. Okay, alright. Dan thank you so much kepada semua yang bersama dengan sesi Celoteh Dr. Malang hari ni. Highest kita tadi dalam 5.8 ribu ataupun 6,000 live viewers. I am very very happy sebab tim Celoteh Dr. Mala menjadi lebih besar dari hari ke sehari. Saya nak ingatkan kembali kepada yang dah selalu bersama dengan saya dah selalu ingatkan kepada yang baru bersama dengan saya nak sebut sekali bahawa tujuan kita untuk bersama dalam sesi perkongsian ilmu ini adalah untuk berkongsi ilmu. Ini adalah apa yang saya tahu, ini adalah apa yang saya belajar, ini adalah apa yang saya baca. Saya kongsikan bersama kawan-kawan untuk manfaat kita bersama. Saya kongsikan dengan bahasa yang mudah, dengan analogi yang mudah untuk ia sampai kepada golongan yang bukan perubatan. Untuk golongan perubatan, kita memang ada awareness talk dekat hospital, kita memang ada sembang bersama rakan-rakan dan sebagainya. Kalau kamu dengar sembang-sembang dengan rakan-rakan kami, kamu tak faham apa yang kami sembangkan sebab terlampau banyak perkataan perubatan yang kami gunakan. Jadi saya cuba menggunakan analogi yang mudah supaya golongan seperti ibu bapa saya ya, dengan golongan yang lebih berumur dan juga golongan yang tiada kaitan ya, pekerjaan kamu tiada kaitan dengan perubatan ya, tetapi kamu pun sebenarnya tak adalah nak kata tak profesional, ada daripada industri kesihatan, kewangan, ada daripada industri pendidikan dan sebagainya. Jadi saya kongsikan di sini. Tujuan kita adalah untuk menimba ilmu. Pada akhirnya ya, keputusan untuk kalian sama ada mengambil vaksin ataupun menolak vaksin perlu datang daripada diri kamu sendiri. Anda sendiri yang kena buat keputusan. Cuma saya minta tolak tepi ketakutan, buangkan ketakutan dan buat keputusan dengan empowerment. Buat keputusan dengan penuh yakin dan buat keputusan dengan petunjuk daripada pencipta anda. Doa banyak-banyak, minta petunjuk, buat keputusan dengan hati yang tenang, jelas dan minda yang very clear minded sebenarnya. Ya, dan buatlah keputusan itu. Walau apapun keputusan anda ataupun walau apapun keputusan saya, kita hormati satu sama lain. Keputusan saya adalah untuk menerima vaksin ini. Maka saya minta anda hormati keputusan saya untuk menerima vaksin ini. Walaupun ya, kalau saya ditakdirkan untuk selepas penerimaan vaksin ini, mungkin sehari selepas terima vaksin saya meninggal dunia sebab kemalangan jalan raya, ataupun seminggu selepas penerimaan vaksin ini saya meninggal dunia sebab yang lain ya, saya minta kalian untuk yang pertama, jangan
perlekehkan pilihan saya untuk menerima vaksin ini, dan yang kedua, jangan tunggang berita saya. Kalau kalian tak nak ambil vaksin, it's okay, itu adalah keputusan anda. Kami hormati keputusan anda untuk tidak mengambil vaksin itu. Tak apa. Itu untuk diri kamu, untuk orang tersayang kamu, untuk orang di sekeliling kamu. Kami hormati keputusan anda. Dengan cara yang sama, kami minta untuk anda hormati keputusan kami untuk menerima vaksin ketika kami hidup dan juga selepas kami mati. Tak kisahlah apa sebab kematian kematian kami. Ya, tolong hormati sensitiviti saya, ahli keluarga saya dan orang-orang di sekeliling saya. Itu yang saya minta. So, dalam tim Celoteh Dr. Mala, kita adalah tim yang positif, kita adalah tim yang hormat antara satu sama lain. Kita adalah tim yang menghormati keputusan satu sama lain, dan kita adalah tim yang boleh kita boleh exchange kita punya opinion, ya. Kita tak nak troll siapa-siapa, kita tak nak marah-marah siapa-siapa, kita tak nak sarkastik dengan siapa-siapa, kita tak nak sindir siapa-siapa. Alright, so dengan itu saya nak ucapkan terima kasih. Okey, saya berjanji nak ambil beberapa soalan tadi daripada Sheryl. Alamak, lajunya dia lari. Tak boleh lah dekat laptop ni laju sangat. Nora Yusof, adik dan 2 ipar sudah terima vaksin. Alhamdulillah, okey je kesihatan mereka. Okey, dengan izin, ya. Alhamdulillah tu, sorry, ya. Tersebut pula. Thank you doktor, daripada Azlina Wati saya. Thank you doktor, senang faham, bahasa Melayu sangat bagus. Okey, terima kasih. Okey, kalau ada soalan, okey, Kalin Lin, boleh ke bagi orang yang hypertension? Tak apa-apa kan? Kalin Lin, saya ada video khas tentang siapa yang boleh ambil vaksin, siapa yang tak boleh ambil vaksin ni. Saya pakai t-shirt warna oranye dalam dalam video tu, boleh pergi tengok video tu. Saya ada terangkan semua, G6PD, kencing manis, darah tinggi, alahan, semua ada dalam tu. So kamu boleh pergi tengok video tersebut. Terima kasih yang suka celoteh saya. Okey, ada soalan tak? Adakah tak ambil vaksin kebaran kalian nak kena penyakit ni tinggi? Buat masa sekarang, ya, kebaran kalian untuk mendapat penyakit ini tinggi jika vaksin tidak diambil, sebab kita berada di dalam situasi pandemik. Tetapi once kita dah vaksinate dekat 80 hingga 90% rakyat, ramai orang yang telah divaksin di dalam negara kita dan ramai orang telah divaksin satu dunia, maka kebaran kalian untuk dapat jangkitan itu akan berubah. Ya, so kita bercakap tentang R0, iaitu kebaran kalian jangkitan pada satu-satu masa, dan R0 ni berubah dari hari ke hari. So susah untuk saya komen apa yang bakal berlaku, susah untuk saya komen tentang future, susah untuk saya komen tentang sesuatu sebab saya tak ada mesin masa daripada Doraemon, dan saya juga bukanlah PA kepada Tuhan, so saya tak tahu. Apa yang saya boleh cakapkan adalah dari segi saintifik. So dari segi data, apa yang kita boleh bagi tahu adalah jika sesuatu komuniti itu lebih kurang 80% orang divaksin, kemungkinan untuk keboleh jangkitan akan berkurang. Banyak mana berkurang, cepat mana berkurang, berapa lama vaksin ini bertahan dalam badan dan sebagainya. Buat masa sekarang kita tiada data. Kita ada paper atas kertas, ia menunjukkan kemungkinan besar 3 hingga 5 tahun. Mungkin perlukan booster selepas itu, tetapi kita tak ada real time data, so susah untuk kami terangkan buat masa sekarang. Apa yang saya minta adalah, ini adalah sebuah ikhtiar yang kita buat, jadi kita doa ramai-ramai bersama-sama, semoga doa kita semua dimakbulkan supaya imuniti ini bertahan di dalam badan kita untuk memberikan imuniti kelompok kepada kita dan orang di sekeliling kita. Itu yang saya mintakan, ya. Okay, alright. So saya rasa buat masa sekarang second dose boleh puasa. Ada apa-apa advice ke doktor? Okey, banyak soalan berkenaan dengan puasa ni yang diajukan terhadap saya. Saya minta maaf, saya rasa saya kurang sesuai untuk menjawab soalan ini, ya, sebab ini menyentuh isu agama sebenarnya, ya. Walaupun saya boleh cakap bahawa saya ada sedikit sebanyak pengetahuan apabila pesakit datang kepada saya secara peribadinya, penerimaan suntikan, pemberian rawatan, saya boleh nasihatkan ini membatalkan puasa, ini tidak membatalkan puasa dan sebagainya. Kadang-kadang walaupun tidak memberi rawatan, asbab sakit seseorang itu pun dia dah ada hukum dah, sama ada dia boleh continue puasa ataupun tidak, ya. So tapi saya tak nak memberikan nasihat secara umum di sini sebab saya bukan orang yang sesuai. Jadi yang nak bertanya tentang puasa ini,
bolehlah berkunjung ke Facebook Dr. Suhazeli Abdullah ataupun Dr. Amirul Amza, ataupun anda boleh follow juga Medical Mythbusters Malaysia. Banyak info di sana. Saya percaya bila tiba bulan puasa nanti, doktor-doktor Islam Melayu di sana akan memberikan kalian lebih banyak pengetahuan tentang bulan puasa dan penerimaan vaksin. Mungkin kalau ada rezeki, kalau ada masa, mungkin saya boleh jemput seorang dua doktor daripada sana untuk memberikan anda lebih banyak input tentang pengambilan vaksin dalam bulan puasa. Tapi saya rasa kurang sesuai untuk saya sendiri yang menyentuh topik ini dan isu ini. Okey? Hai, berialah saya bawa laptop ni supaya lagi senang saya baca. Sekali laju pula lah dia lari, tak ada orang nak baca. Hai. Okey. Alright. Okey. Alright. Perempuan mengandung boleh suntik vaksin ke? Saya ada satu video khas untuk perempuan mengandung, boleh tengok Alright. Okey. So saya rasa dah 1 jam. Minta maaf sangat-sangat. Lepas ni saya tak nak bagi tahu saya bakal live berapa lama. Saya tak pernah pegang janji sebenarnya tentang masa yang saya bakal live tu. So terima kasih kepada semua 5 hingga 6,000 live viewers yang bersama dengan saya hari ini. Terima kasih kepada 4,400 rakan-rakan yang masih dengar celoteh saya dan sesi perkongsian ilmu ini. Thank you so much. Yang baik itu datangnya daripada Tuhan, yang tak elok, yang tersasul, yang tersalah itu semuanya datangnya daripada saya. Minta maaf banyak-banyak. Especially yang tersasul-sasul tu, minta maaf banyak-banyak. Dan kepada yang mendengar sesi live saya sehingga ke hujung rancangan, sebab saya nak tahu berapa orang yang dengar sampai ke habis. Tak kisahlah anda dengar sama ada live bersama dengan saya ataupun anda dengar sesi tertunda, tolong bagi saya satu emoji thank you. Apa-apalah thank you yang ada tangan tu, thank you ada thank you kan, boleh letak thank you supaya saya nak tengok berapa ramai yang dengar sampai hujung nanti. Okay, so thank you so much kepada semua viewers yang tengok video pertama saya semalam, iaitu dekat 800,000 viewers yang dah tengok video pertama, dan semua viewers yang tengok hari ni pun saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dipermudahkan urusan kita, semoga kita semua sihat-sihat selalu, hati-hati di jalan raya, especially banyak tempat yang hujan kebelakangan ini. Jangan main telefon bila bawa kereta. Yang suka pergi cycling, take care, make sure pakai protective equipment, jangan kemalangan, dan juga jangan lupakan SOP COVID-19 juga. Kita jaga kita. Celoteh Dr. Mala. Thank you. Bye-bye. Selamat malam. Bye.